Saya dapati bahawa kalau tempoh berkempen terlalu panjang, dia menyebabkan tension di kalangan parti dan rakyat meningkat dengan begitu tinggi sehingga mungkin cetus perkara-perkara yang tidak diingini. Ini berlaku pada tahun 1969 yang mana tempoh berkempen ialah selama 6 minggu. Pada masa itu kita terpaksa berkempen menjelas, lepas itu apabila kita kembali parti lawan datang, mereka pula membuat penjelasan dan kita perlu kembali untuk menjelas semula, menerang semula, dan ini amat menekan. Dan pada masa yang sama kita dapati tension meningkat. Sebaliknya kalau jangka masa ini pendek, dia tidak menyebabkan terlalu tinggi tension meningkat. Kita biasa mengadakan campaign period yang cuma 10 hari. Dan ini pun memadai kerana rakyat sudah pun tahu pendirian parti lawan dan pendirian parti kerajaan. Saya berpendapat 15 hari tidaklah begitu panjang. Dan saya fikir tidak ada tension yang keterlaluan yang akan ada pada masa berkempen. Saya ingat masa itu sudah mencukupi. Tapi dia agak konsentrate. Lebih sangat usaha dibuat itu terlalu kuat sehingga kita tidak dapat fikir tentang perkara lain. Sebenarnya di Malaysia kempen berjalan sepanjang masa. Pada masa dahulu waktu Parti PAS dikalahkan pada pilihan raya yang pertama pada tahun 1959 umpamanya. 1955 saya fikir dianya akan berdiam diri. Tetapi setelah kalah, dia lebih aktif berkempen dan menggunakan pendekatan-pendekatan yang pada mereka lebih berkesan. Jadi di Malaysia, kita tidak pernah berhenti berkempen. Tun, juga kali ini bentuk kempen pun sudah berbeza daripada zaman Tengku dulu. Hari ini, selain daripada ceramah dan lawatan rumah ke rumah, juga kempen melalui internet, blogs, news portal dan sebagainya. Jadi ini memang seperti yang Tun kata, tempoh itu memang singkat tetapi terlalu concentrated ya. Ya. Banyak benda dalam itu. Bagaimana Tun melihat kempen yang dijalankan melalui alam cyber ini? Apakah ianya berkesan ataupun boleh merosakkan atau bagaimana? Pengundi sekarang ini berbeza daripada dahulu. Kita boleh katakan pengundi dahulu tidak begitu berpelajaran tinggi ataupun terdedah kepada perkembangan dalam sistem komunikasi dan sebagainya. Mereka juga tidak begitu berilmu tinggi. Dengan itu mereka lebih mudah menerima ataupun menolak pendapat yang disuarakan oleh parti-parti. Tapi sekarang ini kita dapati intelligence level pengundi sudah meningkat tinggi dan orang yang berkempen perlu berusaha memikir dengan mendalam untuk memperkenalkan argumen yang lebih mudah diterima oleh orang yang mempunyai pelajaran yang tinggi. Dengan itu sekarang ini berkempen memerlukan lebih banyak pemikiran dan strategi jika hendak mendapat sokongan daripada rakyat. Tun, sebagai mantan Perdana Menteri, saya kira Tun sudah mengepalai 5 pilihan raya umum ya? Ya. Sebelum seseorang itu membubarkan parlimen untuk membolehkan pilihan raya, apa agaknya yang ada dalam fikiran seorang Perdana Menteri ketika itu? Ya, Perdana Menteri berhak dalam sistem kita menentukan tarikh pembubaran parlimen walaupun tidak tarikh pilihan raya. Ini memberi satu kuasa
kepada Perdana Menteri kerana dianya boleh mengambil kesempatan daripada penilaian terhadap sikap rakyat terhadap kerajaan. Dia boleh memilih waktu yang kerajaan agak popular. Umpamanya kerajaan melakukan sesuatu yang popular, pada ketika itu kerajaan boleh bubar parlimen dengan harapan kemenangan lebih mungkin bagi kerajaan. Kalau kita tunggu sehingga tamat edah parlimen, maka elemen surprise itu tidak ada. Dan dengan itu kita tidak mungkin ada sesuatu yang memihak memberi kelebihan kepada parti kerajaan. Jadi ini sedikit sebanyak menjejaskan kemungkinan parti kerajaan mendapat sokongan yang besar. Tun, saya tengok Tun seperti yang saya kata tadi memang sibuk. Tun baru saja kalau tak silap balik daripada Johor dan kemudian akan pergi ke tempat lain, berjumpa dengan ramai orang, berceramah dan berkongsi pandangan. Mungkin saya minta Tun bagi tahu sikit hasil dari perbincangan dan berdialog dengan orang ramai ini. Apa maklum balas yang dapat Tun kumpulkan? Yang pertamanya saya masih dapati walaupun rakyat lebih terpelajar daripada dahulu, ramai daripada mereka tidak tahu isu-isu dalam negara, tidak tahu sejarah perjuangan kita, dan mereka kadang-kadang terpengaruh dengan apa yang berlaku di luar negara kita, yang berlaku kepada negara-negara lain. Dengan itu persepsi mereka nampak tidak mencerminkan kefahaman mereka tentang keadaan dalam negara. Sebab itu memberi penjelasan menjadi satu perkara yang penting, dan saya dapati ramai yang datang berjumpa dengan saya yang berkata, kami tidak tahu perkara ini sebegitu. Bermakna bahawa sikit sebanyak kempen memberi kesan. Dan saya berpendapat walaupun 6 bulan dahulu prestasi kerajaan, parti kerajaan tidak sebegitu baik, tetapi setelah diadakan kempen yang secara besar-besaran, nampak rakyat sudah mula faham akan apa yang dilakukan oleh kerajaan, sebab-sebab yang dilakukannya, dan dengan itu mereka lebih senang dengan tindakan kerajaan dan akan menyokong, saya fikir. Bila Tun berjumpa dengan mereka itu, saya tahu Tun juga pergi ke Sabah, Sarawak dan sebagainya. Baru-baru itu pergi ke Lahad Datu juga. Apa mesej yang Tun bawa kepada mereka setiap kali berjumpa dengan mereka? Biasanya saya ulangi tentang sejarah politik dalam negara kita. Kerana ramai yang tidak faham konsep Barisan Nasional. Mereka anggap Barisan Nasional adalah seperti parti-parti yang lain. Tetapi kenapa ditubuhkan parti campuran ini tidak begitu difaham oleh mereka. Sebab itu kita perlu kembali kepada penerangan berkenaan dengan usul asal kita supaya mereka lebih faham kenapa sesuatu itu dilakukan di waktu ini. Kerana dia ada kaitannya dengan apa yang terdapat terdahulu. Jadi saya berpendapat bahawa ini amat penting kerana walaupun rakyat lebih terpelajar, tetapi pengetahuan mereka berkenaan dengan usul asal kita tidak mencukupi. Dan kita dapati juga buku-buku sejarah kita tidak menceritakan sebenarnya apa yang berlaku semasa kita berjuangkan kemerdekaan kita, melawan Malayan Union dan sebagainya. Dengan itu mereka anggap memanglah negara kita memang merdeka. Apa sangat merdeka? Semua negara merdeka. Jadi mereka penghargaan mereka kepada kemerdekaan agak tidak
setinggi yang sepatutnya. Tun, bila Tun sebut tentang konsep Barisan Nasional tadi, tak boleh tidak kita juga berhadapan dengan satu lagi konsep Parti Pembangkang yang bergabung atas nama PKR. Mesti Tun boleh huraikan apa agaknya perbezaan yang ketara antara konsep Barisan Nasional dengan konsep PKR tadi. Yang pertamanya, Barisan Nasional adalah parti campuran yang sebenar. Parti lawan ini, pakatan ini adalah pakatan, iaitu mereka mengadakan satu understanding untuk bekerjasama, kerana kalau mereka berlawan sesama mereka, mereka tetap akan kalah. Jadi kalau bekerjasama dan tolong-menolong, dengan cara itu mereka lebih mungkin mendapat kemenangan. Tetapi tentang fahaman politik mereka tidak seperti dalam Barisan Nasional. Barisan Nasional mempunyai pendirian yang diterima oleh semua ahli-ahli, 14 buah parti yang menjadi ahli dalam Barisan Nasional. Tetapi pakatan cuma setakat bekerjasama masa pilihan raya, kerana ini yang membolehkan mereka menang. Dan banyak lagi lah perbezaan. Umpamanya, BN mempromosikan konsep kongsi antara kaum. Kita kongsi. Kongsi bermakna kita korbankan sedikit supaya rakan kita juga mendapat sesuatu. Dan semua pihak berkorban. Dan dengan itu kita semua dapat nikmat daripada perkongsian kita. Bagi parti lawan, dianya terbahagi. Ada yang kononnya berjuang untuk agama Islam, ada yang kononnya berjuang untuk meritokrasi, ada yang berjuang semata-mata kerana nak rebut jawatan Perdana Menteri. Jadi tidak ada penyatuan dalam pakatan mereka. Mereka masing-masing mempunyai hasrat dan tujuan yang berbeza-beza. Jadi Tun, kalau begitu kalau kita tengok pakatan itu seperti Tun kata, itu tidaklah begitu kukuh pakatannya. Dia hanya menjadi satu understanding. Apakah kali ini berhadapan dengan pilihan raya, pakatan itu nampak macam kuat? Macam boleh ke Putrajaya seperti yang dilaung-laungkan mereka? Pandangan Tun macam mana? Kali ini memang mereka sanggup bekerjasama dalam pilihan raya. Dalam pilihan raya sahaja? Saja. Tapi tentang dalam pilihan raya pun mereka menggunakan simbol masing-masing. Tidak menggunakan satu simbol. Bermakna bahawa mereka masih lagi kekal dengan pendirian parti masing-masing. Dan sebab itu mereka tidak sebenarnya menjadi satu coalition. Bukan parti campuran. Hanya parti yang berpakat untuk mendapat kemenangan dalam pilihan raya. Dan matlamat mereka juga berbeza-beza. Yang satu berkata mereka berjuang untuk Islam, yang satu menentang perjuangan Islam, sebaliknya mengutamakan perjuangan kaum Cina kuno yang diinaya di dalam negara kita. Yang satu lagi kononnya berjuang untuk liberalisme dan sebagainya, tetapi tujuannya hanya untuk mendapat sokongan daripada siapa juga tanpa mengira prinsip, supaya dapat kemenangan dan dapat menjadi Perdana Menteri. Mungkin Tun, mereka memerlukan masa yang panjang untuk menjadi lebih kuat. Tapi kadang-kadang kita tengok di negeri-negeri yang mana mereka menjadi kerajaan negeri, tidak pula nampak begitu kuat. Malah mereka juga bergaduh sesama sendiri. Apakah untuk pilihan raya yang ke-13 ini, mereka boleh dalam bahasa Inggeris close ranks, rapatkan barisan mereka untuk menentang Barisan Nasional umpamanya? Mereka mempunyai masa yang panjang sejak pilihan raya 2008. Mereka boleh membincang untuk mencari penyelesaian tentang pandangan yang berbeza-beza di antara mereka, bahkan membentukkan satu coalition, termasuk menggugurkan simbol masing-masing dan menggunakan satu simbol. Tetapi mereka tidak guna masa untuk berbuat demikian. Sebaliknya masing-masing mengejar perjuangannya. PAS kononnya ingin
mendirikan negara Islam, melaksanakan hukum hudud. Walaupun pegangan PAS juga kita dapati apabila ditekan oleh DAP Longgar. Longgar dan mereka gugurkan negara Islam dan hukum hudud, termasuk juga penggunaan kalimah Allah. Kerana DAP tidak bersetuju, mereka bersetuju dengan DAP. Kemudian bila didapati ulama mereka tidak bersetuju, mereka tarik balik. Jadi mereka dalam masa 4-5 tahun dan mereka berkuasa, tak ada satu percubaan untuk mengadakan satu matlamat yang dipersetujui oleh ketiga-tiga pihak. Okey, Tun, saya minta maaf kita berhenti seketika. Kita akan sambung selepas ini. Saya nak tanya Tun selepas ini tentang manifesto. Okey. Saya janji tadi dan saya nak menepati janji. Saya kata saya nak tanya tentang manifesto. Ya. Tun mungkin sudah buat perbandingan dua manifesto yang dibentangkan oleh pembangkang dan yang dibentangkan oleh barisan. Boleh Tun bagi sedikit penerangan apabila selepas membuat perbandingan itu, apa yang Tun nampak? Yang saya nampak yang pertama ialah parti pembangkang ini membuat manifesto yang berasas kepada orang yang tidak pernah memimpin kerajaan. Sebaliknya pihak BN memperkenalkan manifesto yang datang daripada pengalaman mereka setelah menjadi pemerintah. Inilah perbezaan yang besar. Sebab itu kita dapati dalam manifesto parti lawan itu mereka tidak faham kebenaran dan kenyataan. Umpamanya mereka ingin hapuskan segala tol, segala teks dan sebagainya, menambah bantuan dan semua ini bermakna kerajaan tidak akan ada wang yang mencukupi. Sebaliknya kerajaan bergantung kepada cukai, tol dan lain-lain untuk mempunyai dana yang cukup untuk membayar gaji, untuk membangunkan infrastruktur dan lain-lain. Kalau kerajaan sudah tidak kutip, sebaliknya belanja lebih banyak, maka kerajaan tidak akan mempunyai wang yang cukup walaupun untuk membayar gaji pegawai. Jadi ini tidak realistik. Tun, bila tadi Tun sebut tentang tol, nak menghapuskan tol, saya tak tahu sama ada itu boleh dilaksanakan kerana itu ada perjanjian antara kerajaan dengan syarikat yang buat lebuh raya dan dibenarkan kutip tol. Tapi kalau dia nak buat, boleh juga kan? Tapi ini seperti yang Tun kata tadi, dia menyebabkan kurang pendapatan oleh kerajaan. Ya, kita boleh pindah segala perjanjian yang kita buat dengan syarat pihak yang kedua bersetuju. Kita tidak boleh unilaterally pindah sesuatu perjanjian. Kalau kita pindah perjanjian supaya merugikan pihak yang kedua, maka kepercayaan kepada kerajaan akan berkurangan. Dengan itu kerajaan tidak akan dapat mengadakan apa-apa perjanjian walaupun di dalam negeri atau di luar negeri kerana orang tidak percaya akan keikhlasan kerajaan. Mungkin dia akan tukar semula lagi. Jadi kredibiliti kerajaan, kepercayaan orang kepada kerajaan adalah satu aset yang perlu dipertahankan oleh kerajaan. Sebaliknya kalau kita tidak mengutip tol, tidak mengutip cukai, kita kurangkan bermacam-macam lagi pendapatan kerajaan dan di masa yang sama kita tambahkan belanja dan maka sudah tentu ini akan mempunyai kesan terhadap dana yang revenue yang diperolehi oleh kerajaan. Kerajaan perlu kepada wang ringgit. Kalau tidak ada wang yang mencukupi, tak mungkin kita bayar gaji. Jauh sekali menaikkan gaji. Dan tak mungkin kita mengadakan infrastruktur. Dan kalau kita cuba untuk mengadakan private sector buat sesuatu, private sector juga tidak akan percaya kepada kerajaan
yang nampak tidak pegang kepada janji. Jadi ini menunjuk bahawa pengalaman ataupun kefahaman tentang peranan kerajaan dan cara-cara pentadbiran dilaksanakan tidak difahami oleh pihak parti lawan. Sebab itu mereka mengeluarkan satu manifesto yang tidak mempunyai asas yang baik. Tun, dalam manifesto di pembangkang dia juga sebut tentang nak menghapuskan PTPTN rupanya, tak payah bayar balik hutang. Malah sebelum ini pun perkara itu dilaung-laungkan. Apakah ini satu cara kita nak mendidik orang, kalau kita buat sesuatu, pinjam duit, kita tak payah bayar balik? Saya rasa itu tak begitu bertanggungjawab. Minta Tun komen sikit. Ya, ini memanglah bukan sesuatu yang morally correct. Ya, tidak berasas kepada amalan yang baik, yang berasas kepada pegangan kepada nilai yang mulia. Kita kalau hutang, kita mesti bayar. Walaupun susah, kita mesti bayar. Kerana kalau kita tidak bayar, maka kepercayaan kepada kita akan hilang. Dan apabila hilang kepercayaan, credibility kita ataupun credit worthy kita, masa depan kita akan menjadi sukar. Kita dapati dalam masyarakat kita ramai yang hutang, yang tak bayar. Jadi Tun, kalau seperti yang Tun kata, perkara itu sesuatu yang tidak betul, not morally correct. Jadi mengapa mereka boleh berjanji nak berbuat demikian? Apakah itu semata-mata untuk menarik undi atau apa? Itu populisnya view. Minta Tun huraikan sikit yang populist view ni. Ya, ini memang pun sesiapa yang berhutang kalau boleh dibebaskan daripada membayar hutang, ini amat menarik. Walaupun dia tidak mempunyai asas moral yang baik, tetapi kalau hutang tak payah bayar, memang semua orang berminat. Dengan itu diharap bahawa ramai yang berhutang yang akan sokong orang yang berkata kalau hutang tak payah bayar. Ya, ini merosakkan moral karakter masyarakat. Tapi ramai juga yang akan terpikat dengan idea tak bayar hutang ini. Dan juga pada masa depan tak hutang, dapat free semua. Tun, saya tertarik juga beberapa orang buat komen kalau manifesto pembangkang itu dilaksanakan, negara kita akan menjadi bankrupt. Betul ke macam tu? Saya tak berapa faham tentang ekonomi ni. Minta Tun huraikan sikit. Apabila kita tidak kutip tol, tidak kutip kutip hutang dan kita kurangkan segala pendapatan cukai kita, maka kerajaan tidak akan mempunyai wang yang cukup untuk mentadbir negara. Terutama dengan kemudahan-kemudahan yang kita perlu bagi kepada rakyat dan kepada masyarakat. Contohnya di Greece. Greece adalah sebuah negara yang miskin. Apabila dia menyertai European Union, dianya berlagak seperti orang kaya, membayar gaji yang cukup tinggi, mengadakan macam-macam wang untuk pekerja yang menganggur dan macam-macam lagi, bekerja dengan masa yang lebih pendek dan mempunyai banyak allowance. Semua ini meningkat perbelanjaan kerajaan Greece. Dan mereka tidak ada duit, mereka hutang. Tapi kalau kita hutang untuk dilaburkan dalam sesuatu kegiatan yang memberi keuntungan kepada kita, itu tak mengapa. Tetapi kalau kita hutang untuk kita belanja hangus, maka kita tidak akan mempunyai wang untuk membayar balik hutang. Kalau kita tak dapat bayar balik hutang, maka sudah tentu bank akan mengambil tindakan menjadikan kita muflis.
Sebab itu bagi sebuah negara, sebagai seorang pun macam itu juga. Orang yang tak bayar hutang akhirnya akan dihadapkan dengan kemungkinan menjadi muflis. Negara juga akan dihadapkan dengan kemungkinan menjadi muflis. Sebab tu saya berkata kalau manifesto parti lawan ini diamalkan, saya percaya mereka tidak ada niat nak amal pun. Ini penipuan semata-mata. Tetapi kalau diamal pun, maka negara akan menghadapi masalah yang amat besar sehingga boleh jadi muflis. Tapi tadi Tun sebut Greece tu sebagai sebuah negara yang miskin, tak sekaya macam kita. Saya rasa kalau kita ni yang lebih berharta sikit mungkin tak sampailah macam Greece. Tapi kalau manifesto itu dilaksanakan, kita akan sampai macam Greece. Kita akan sampai. Walau kita kaya bagaimanapun, kalau kita hutang dan kita belanja wang itu tanpa mendapat hasil daripadanya, kita akan jadi muflis. Orang yang menjadi kaya milenial pun, ramai juga mereka yang jadi muflis. Sebaliknya, orang yang miskin tetapi belanja setakat yang dia mampu, dia tak akan jadi muflis. Tuan, tapi dalam salah seorang pemimpin pembangkang berkata, kita jangan pandang serius sangat tentang manifesto ni pasal dia kata manifesto itu bukan janji. Macam mana Tuan nak terangkan tu? Ya, saya tahu kenapa dia berkata demikian. Ramai yang mengecam kerajaan Selangor kerana tidak menunaikan janji. Apabila dikecam hebat kerana itu, dia berkata tapi itu bukan janji, manifesto bukan janji. Sebab itu dia berkata demikian. Tapi kalau dia kata manifesto yang dikeluarkan oleh parti lawan ini bukan janji, dia harus kata kami cuba membohong kamu supaya kamu sokong kami. Tapi janganlah pegang sangat kepada manifesto ini, campakkan dalam longkang. Maka mereka tidak akan dapat sokongan. Tapi saya pelik juga Tun pasal bagi seorang pemimpin dan seorang menteri besar pula tu ya, macam mana dia boleh buat boleh cakap macam tu sedangkan dia mungkin tahu yang itu akan ada tindak balas yang negatif kepada dia dan pada partinya. Mengapa dia buat macam tu? Ternampak saya dia tak berfikir panjang. Kalau dia berfikir, dia tak akan buat kenyataan yang seperti itu. Okey Tun, saya nak pergi kepada bila tiap kali ada pilihan raya, maka akan ada pencalonan, akan ada nama-nama yang digugurkan dan akan ada nama-nama yang wajah baru. Bagi Tun, berpandukan kepada pengalaman Tun mengepalai 5 pilihan raya, agak-agaknya berapa peratus muka baru yang patut ada setiap kali ada pilihan raya macam ni? Kita sebenarnya tidak menentukan peratusan. Sebaliknya kita percaya bahawa ada masanya kita perlu ganti yang lama dengan yang baru. Kalau kita tidak berbuat demikian, maka ramai yang bagi mereka untuk menyertai atau mengambil bahagian dalam politik melalui parti tertentu. Sebab itu hari ini kita lihat satu fenomena yang dulu tidak pernah berlaku. Biasanya parti PAS ini dianggotai dan dipimpin oleh orang yang belajar agama, mungkin guru pondok. Tetapi sekarang ini kita dapati ahli PAS terdiri daripada ahli profesional, termasuk doktor, lawyer dan sebagainya. Sebabnya kerana orang ini tidak nampak peluang mereka menyertai politik dalam parti Barisan Nasional, parti UMNO. Mereka tidak dibenarkan menyertai UMNO pun. Dan mereka yang menyertai UMNO tentulah dengan harapan mereka memainkan peranan dalam UMNO kerana mereka mempunyai lebih kebolehan, terpelajar. Tetapi kalau kita berkata bahawa kita cuma akan memilih orang lama saja, orang baru tak boleh, maka saya fikir tak ada siapa yang akan menyertai UMNO. Semakin lama semakin kecil UMNO.
ataupun dianya diisi oleh orang-orang yang tidak berbakat. Sebab itu kita perlu terima hakikat bahawa penggantian calon mesti diadakan tiap pilihan raya. Dia tetap terkena kepada orang-orang tertentu. Mungkin yang lama ataupun yang kurang berjaya, mereka mesti terima hakikat bahawa mereka harus berhenti pada satu masa. Dan mereka, kalau mereka betul-betul sayang kepada parti, pemberhentian itu mesti diterima oleh mereka dengan fikiran yang terbuka. Bahkan mereka harus menyokong parti ataupun calon yang mengganti mereka, menyokong calon-calon ini kerana mereka naik dahulu kerana orang ini. Sekarang ini orang ini yang bertanding, patutlah mereka kembali untuk menyokong orang yang baru ini. Iaitu kalau mereka mempunyai fikiran yang waras. Mereka berasa terhutang budi, berterima kasih, sudah dapat nikmat dan ini masa payback period. Kena sokong parti. Jangan mereka, saya sekali ini tak dapat, saya nak undur diri lah, tak mau ambil bahagian lagi. Ada juga Tun, mereka yang bukan menjadi wakil rakyat, tetapi dia mengharapkan kalau ada pertukaran, dia yang akan naik. Mereka ini pun kalau tak dicalonkan akan kecewa juga. Bagaimana kita nak menangani perkara macam itu? Ini kes luah mati mak, telan mati pak. Kalau kita tak tukar pun kita rugi, kalau kita tukar pun kita rugi. Yang harus kita lakukan ialah tukar bila perlu. Tak tukar dengan sengaja tanpa sebab. Dan apabila ada pertukaran, mereka yang bernasib baik harus bersyukur. Kalau tak nak bernasib baik, harus menunggu masa mereka. Dan mereka akan terus memberi sokongan kepada parti. Jika tidak, ini bermakna bahawa perjuangan mereka terhad kepada diri mereka. Sebaliknya, parti ini ditubuh untuk kepentingan rakyat keseluruhannya. Dasar UMNO umpamanya ialah perjuangan untuk bangsa, agama dan tanah air. Tidak disebut nama sesiapa. Tak disebut UMNO ditubuh kerana nak jadi Dato' On, Presiden ataupun Tunku Abdul Rahman jadi Perdana Menteri. Tidak disebut. Cuma untuk memperjuangkan nasib bangsa, agama dan negara. Saya letak jawatan kerana saya mengamalkan slogan leadership by example. Pimpinan melalui teladan. Kalau saya tak tunjuk teladan, siapa yang nak akan amalkan leadership by example ini? Jadi walaupun saya berpendapat saya masih banyak lagi kerja nak dilakukan, tetapi saya sudah berada begitu lama. Saya sebenarnya berhasrat untuk letak jawatan 1998. Tetapi kerana masalah krisis mata wang, Anwar Ibrahim, Commonwealth Games, saya tunggu sebentar. Saya dapat pulih semula keadaan. Setelah dipulih keadaan negara, keadaan ekonomi, keadaan parti, barulah saya letak jawatan. Saya berpendapat bahawa kalau saya tidak letak jawatan, lambat laun orang akan benci saya. Walau macam mana popular seseorang pun, kalau dia duduk terlalu lama, dia akan dibenci. Saya ikut nasihat ibu saya yang berkata kalau buat lawatan ke rumah orang, janganlah duduk lama-lama. Orang mungkin nak ada kerja nak buat, kita ada situ, kita mengganggu. Jadi saya amalkan ajaran ini. Dengan itu saya walaupun masih ingin meneruskan, tapi saya menggaskan hati saya dan saya letak jawatan. Tapi bagi kebanyakan orang, sukar bagi mereka membuat pengorbanan. Kita diajar sebagai orang Islam berkorban. Tetapi sementara kita buat amalan ini, sembelih lembu, sembelih kerbau, tapi nak sembelih diri sendiri kita tak nak. Jadi kita kena belajar
korban. Kalau kita sanggup korban, insya-Allah orang kita, bangsa kita akan lebih aman dan lebih maju. 2/3 saya berkata 50-50. Tapi lebih baik daripada 2008, boleh kata hampir tetap. Sebab itu saya berusaha bersungguh-sungguh untuk memberi kemenangan kepada BN yang lebih baik daripada 2008. Tapi insya-Allah kalau kita lihat swing yang sedang berlaku sekarang, ada kemungkinan kita dapat 2/3. Ya, saya fikir semuanya memang ingin melihat kemenangan bagi Datuk Seri Najib, bagi BN. Mungkin kerana mereka mempunyai kepentingan tertentu, mungkin juga kerana mereka percaya kepada perjuangan BN dan percaya bahawa BN sahaja yang boleh mendatangkan kebaikan kepada negara kita ini. Kalau kalahlah BN, maka semua dasar-dasar yang lama akan digugur kerana pemerintah yang baru tetap ingin memperkenalkan pendekatan mereka, dasar mereka, dan ini change yang akan berlaku ini akan menyebabkan pergolakan yang teruk dalam negara kita ini dan tak dapat tidak ini akan menjejaskan prestasi ekonomi, prestasi politik, prestasi sosial dalam negara kita. Ini adalah strategi yang biasa digunakan terutama oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia kalau tak dapat sesuatu, cuba mendapat melalui tindakan ganas. Sebab itu apabila dia bertindak, biasanya digunakan cara demonstrasi. Semasa dulu pun dia berdemonstrasi melawan Tunku Abdul Rahman. Apabila saya jadi Menteri Pelajaran, diadakan demonstrasi kerana kononnya ada orang yang mati kebuluran. Satu perkara yang tidak benar sama sekali. Dan apabila dia berada dalam kerajaan, tidak ada demonstrasi. Dia berpendapat bahawa kalau ada demonstrasi, maka dunia akan mengecam kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Sebab itu dia membuat persediaan demonstrasi bersih umpamanya bertujuan untuk memburukkan imej kerajaan. Kononnya kemenangan bagi parti BN ini disebabkan penyelewengan ataupun salah guna kuasa dan sebagainya, penipuan daripada dahulu. Dan dia bersedia supaya kalau dia kalah, dan saya yakin dia akan kalah, maka dia akan cuba menunjuk kepada dunia bahawa kekalahannya disebab oleh penipuan. Ini walaupun kita di Malaysia ini, kalau ada penipuan, maka kerajaan akan menang 90 ataupun 100%. Kalau kita lihat negara-negara di mana pemilihan dia ada untuk kerajaan kuku besi, mereka tidak pernah kalah sama sekali, menang 90-100%. Tapi di Malaysia ini tidak begitu. Tiap kali ada pilihan raya, ada saja parti lawan yang menang. Bahkan mereka dapat menguasai negeri pun. Pada 2008 mereka menguasai 5 buah negeri dan dapat menghalang parti BN daripada mendapat 2/3 majoriti. Jadi kalau mereka boleh buat demikian, mustahil ada percubaan oleh kerajaan untuk cabut tangan atau menipu dalam pilihan raya. Kalau kerajaan ingin menipu, saya fikir banyak sudah calon-calon parti lawan yang akan kalah. Kerana kemenangan mereka tipis, 200-300. Tapi walaupun 200-300, apabila Suruhanjaya kata mereka menang, kita terima bahawa mereka menang. Jadi penipuan tidak ada di Malaysia ini. Walaupun parti-parti ada juga buat percubaan. Umpamanya parti PAS kerap memindahkan penyokong-penyokong dia daripada kawasan yang mereka kuat kepada kawasan yang kelabu bagi mereka.
Ini berlaku kepada diri saya juga. Pada bila tu Masa Tun? Tiap kali ada pilihan raya, kita dapati ada sehingga 50 orang tinggal di satu buah rumah. Adresnya satu saja. Jadi mereka bukan tinggal di situ. Mereka cuma menggunakan adres itu, alamat itu untuk mendaftar dan mengundi di tempat itu. Dan kali ini pun saya percaya bahawa ramai daripada pengundi Cina yang sudah dipindah ke kawasan-kawasan tertentu untuk menjamin kemenangan bagi parti DAP. Ini memang berlaku. Dan kalau penipuan ini berlaku, ini bukan pihak kerajaan, ini pihak parti sendiri yang melakukannya. Kita tidak soal perkara ini. Kalau mereka berbuat demikian, itu legitimate, tidak melanggar undang-undang. Tak mengapa. Tapi nama kata kerajaan menipu dalam pilihan raya ini tidak benar sama sekali. Ya, dia berpindah ke Gelam Patah kerana di situ adalah kawasan majoriti Cina. Di Johor ini orang Cina, Melayu dan India bekerjasama dengan baik. Sebab itu tiap pilihan raya kita dapati Johor memenangi 100% daripada kawasan-kawasan yang dipertandingkan. Tetapi Kit Siang berpendapat bahawa kemenangan ini disebabkan oleh orang Cina bekerjasama dengan orang Melayu. Kalau dia boleh menghasut orang Cina supaya tidak bekerjasama dengan Melayu dalam kawasan yang mana orang Cina menjadi majoriti, besar kemungkinan dia akan menang. Jadi dia bawa ke Johor sekarang ni hatred, kebencian kepada orang Melayu oleh orang Cina. Malaysia umpamanya adalah satu slogan yang bermakna bahawa di Malaysia ini hanya orang Melayu saja yang dapat hak. Orang Cina tak dapat apa-apa hak pun. Justru itu Malaysia ini bukanlah untuk semua rakyat Malaysia. Sebab itu orang Cina patut menyokong DAP, iaitu Parti Cina, untuk mengalahkan orang Melayu supaya mereka akan mendapat kuasa dan dengan itu dapat menghapuskan diskriminasi terhadap orang Cina oleh orang Melayu. Ini tidak benar sama sekali kerana di Johor terutamanya kerjasama antara Melayu, Cina dan India cukup baik. Tapi sekarang ini dah mula dengan kerana DAP pergi ke sana dan membangkitkan perasaan benci orang Cina terhadap orang Melayu untuk mereka mendapat undi orang Cina, dan dia undermine ataupun dia menghasut rakyat supaya membenci antara satu sama lain. Ini adalah tindakan yang amat buruk yang berasas kepada chauvinism parti DAP dan Kit Siang. Tun, bila Tun sebut macam itu, mereka akan menuduh sekali lagi bahawa Tun itu rasis. Macam mana Tun nak kata tentang tu? Ya, mereka menuduh saya rasis supaya saya tidak menjawab segala dakwaan yang dibuat oleh mereka. Mereka membuat dakwaan kononnya orang Melayu menindas orang Cina. Saya cuma jawab bahawa ini tak benar. Kalau mereka berkata, di Malaysia ini orang Melayu mempunyai privilege, hak istimewa. Tetapi orang Cina dan India juga mempunyai hak istimewa. Apakah dianya hak istimewa orang Cina dan orang India? Hanya di Malaysia saja yang orang yang datang daripada negara lain, ini diakui oleh mereka. Sebab itu mereka berkata mereka Malaysian Chinese, Malaysian Indian. Bermakna mereka daripada sana. Tetapi setelah menjadi rakyat Malaysia, mereka dibenarkan menggunakan bahasa mereka, budaya mereka, sekolah mereka dan sebagainya. Ini adalah privilege yang tidak pernah diberi oleh negara-negara lain kepada mereka yang datang dan bermastautin di situ dan menjadi rakyat. Mereka putuskan hubungan sama sekali dengan negara asal mereka.
orang Amerika tidak kata saya German American. Bahkan mereka sanggup menyertai tentera Amerika untuk melawan bangsa mereka sendiri. Tapi kita di sini kita nak supaya dikekalkan dan kita bersetuju. Di waktu kita berjuang untuk kemerdekaan, kita bersetuju kalau mereka ingin kekalkan identiti mereka, menggunakan bahasa mereka, mengekalkan budaya mereka, mengada sekolah mereka, kita bersetuju. Ini adalah privilege mereka. Kalau nak dihapuskan apa yang dikatakan sebagai privilege orang Melayu, yang bertujuan untuk menyelamatkan kaum yang lemah, kita harus hapuskan privilege orang bukan Melayu juga. Tun, hari itu beberapa ahli PAS yang tegar, yang kuat, datang berjumpa dengan Tun, minta maaf atas pada ketika itu usaha untuk membunuh Tun. Dan selepas itu kita juga tengok beberapa pondok yang satu ketika dulu kuat menyokong PAS sudah keluar daripada PAS. Apa tanda-tanda ini, Tun? Ya, mereka makin sedar tentang penyelewengan berkenaan dengan agama Islam yang diamalkan oleh parti PAS, terutama pemimpin-pemimpin PAS. Di waktu pemimpin PAS mendakwa bahawa orang UMNO adalah kafir kerana bekerjasama dengan orang kafir, saya tidak percaya bahawa tuduhan ini akan diterima secara serius. Tak akan sesiapa yang berkata saya umpamanya sudah jadi kafir. Tetapi rupa-rupanya ramai yang percaya bahawa orang UMNO memang kafir. Dan kalau orang kafir, darah mereka halal kalau dibunuh. Jadi inilah yang mempengaruhi mereka. Tetapi lama-kelamaan mereka disedarkan bahawa dakwaan kafir ini tidak ada asas sama sekali. Dalam Islam, sesuatu yang penting ialah apabila kamu hukumlah dengan adil. Kalau nak hukum saya ini kafir, perlu ada satu penyelidikan, satu perbicaraan untuk menentukan sama ada saya membuat sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Tetapi tanpa apa periksa, tiba-tiba dikatakan 3 juta orang Melayu yang beragama Islam, kerana mereka menyertai UMNO, mereka sudah jadi kafir. Dan sekarang ini kononnya sembahyang mereka, solat mereka tak mendapat beri pahala kepada mereka, dan masjid yang didiri oleh mereka itu pun tak ada sesuatu balasan yang baik kepada mereka.